Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan, salam ABC anak baik lagi cerdik. Baik, insya-Allah pada malam ini kami akan membentangkan di bawah subjek Falsafah dan Perkembangan Pendidikan EDUP 2072 di bawah tugasan ataupun analisis berkenaan perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai wakil daripada kumpulan 2 yang terdiri daripada saya, Ahmad Fariz Adli Berusdi, sahabat saya Ahmad Fariz bin Muhammad Zaini dan sahabiah kami iaitu Ustazah Nur Izzati binti Ibrahim. Okey, baik, sebelum saya meneruskan kepada sesi perbincangan ataupun sesi pembentangan pada petang ini, iaitu kaitan di antara perkembangan ataupun hubungan di antara perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan dan juga selepas kemerdekaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, izinkan saya memberikan sedikit pendahuluan. Okey, seperti yang kita tahu, negara kita telah mencapai kemerdekaan selama 65 tahun. Dan jikalau kita flashback atau kembali kepada sejarah, iaitu dalam tahun-tahun kemerdekaan timbul kesedaran dalam kalangan pemimpin. Maksudnya timbul kesedaran dalam kalangan pemimpin seperti parti-parti muda Melayu ataupun Tionghoa ataupun India pada zaman itu untuk sama-sama mereka memikirkan tentang satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Maka tidak hairanlah dan tidak akan wujudlah perkembangan pendidikan ataupun yang kita telah ketahui, iaitu seperti Penyata Razak 1956, iaitu cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang kedua adalah Laporan Rahman Talib 1960, iaitu menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti Penyata Razak 1956. Okey, ini saya baca secara surface dulu. Nanti kita akan masuk ataupun kita akan mengetahui lebih lanjut akan dia punya salah silah, bukan dia punya historical ataupun dia punya kenapa penyata ini diwujudkan dan apa kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah Ordinan Pelajaran 1967, iaitu jawatan kuasa khas yang mengkaji laporan Barnes and laporan Van Wu dan laporan Van Wu. Dan yang keempat adalah Akta Pelajaran 1961, iaitu laporan daripada Rahman Talib yang diluluskan, dan laporan Kabinet Jawatankuasa yang ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. And then Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, ataupun melaksanakan dan merealisasikan sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Okey, itu adalah salah satu ataupun 6 daripada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Jadi kita akan sekarang melihat satu daripada 6 perkembangan ataupun sistem perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu Penyata Razak 1956. Okey, seperti yang kita maklum dan yang kita ketahui, Penyata Razak 1956 merupakan cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak, dan juga merangkap mantan Perdana Menteri kita yang kedua. Okey, matlamat Razak ataupun Penyata Razak ini ditubuhkan adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Maksudnya untuk membentuk semula sistem pendidikan di Tanah Melayu pada masa itu. Dan laporan ini juga telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran 1957
untuk membekalkan asas kepada rangka pelajaran ataupun education framework atau kemerdekaan Melaya yang akhirnya dikenali sebagai Malaysia pada hari ini. Jadi, laporan Razak ini juga merupakan tolak ansur di antara laporan Barnes, yakni yang disukai oleh kaum Melayu pada masa itu, dan laporan Van Wum yang amat digemari oleh kaum Cina dan India. Dan antara perkara penting yang dicadangkan adalah untuk mewujudkan dua jenis sekolah, iaitu sekolah jenis ataupun sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan SRK dan juga SRJK, serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi SRK. Okey, baik. Kalau kita tengok dia punya kronologi lah. Okey, seterusnya adalah dahulunya laporan Barnes ini telah diserahkan kepada undang-undang sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Dan apabila laporan Razak mengetengahkan bahasa Melayu sebagai medium bahasa yang utama di dalam pengajaran, maka ia membenarkan pengekalan dalam menggunakan medium bahasa yang lain di sekolah, maknanya bahasa Cina ataupun bahasa India. Okey, di antara perkara yang diperkatakan ialah dalam Pernyataan Razak 1956 ialah semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Maksudnya setiap sekolah, tidak kisahlah sekolah rendah kebangsaan ataupun sekolah rendah jenis kebangsaan, mereka mempunyai sukatan yang sama. Okey, dan analisa daripada perkara yang dinyatakan dalam Pernyataan Razak itu, iaitu menyatukan murid-murid yang berlainan bangsa di bawah satu sistem pendidikan. Okey, amalan lama ataupun kita panggil amalan lama yang menggunakan buku teks, maksudnya dia orang ambil daripada negara China dan India dan pada masa itu dihentikan. Okey, yang kedua adalah mengenai bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama pada masa itu. Okay. Analisanya adalah bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama agar dapat menggantikan bahasa yang digunakan oleh penjajah, iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal. Dan ini juga sebenarnya adalah untuk mengembangkan martabat ataupun untuk menjulang tinggi kesenian ataupun untuk mengembangkan dia punya bahasa Melayu ke martabat dunia. Okey, dan selain itu perkara yang diperkatakan dalam Pernyataan Razak 1956 ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, dan analisanya adalah dilaksanakan secara berperingkat dan tidak boleh dipaksa secara mendadak. Maksudnya dilaksanakan secara berperingkat step by step, tidak boleh sekaligus. Dan bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Dan analisa daripada yang dinyatakan dalam Pernyataan Razak ialah membenarkan pengekalan atau membenarkan still menggunakan bahasa pengantar yang sedia guna. Okey, dan bahasa pengantar mengikut kepada jenis sekolah tersebutlah, seperti bahasa Tamil untuk SJK India dan bahasa Cina untuk SRJK Cina. Okey, ataupun sekolah jenis SJC, sekolah jenis Cina. Okey. Dan sekolah-sekolah rendah ditukarkan kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Di sini adalah untuk menyelaras dan menyatu padukan kaum di bawah satu sekolah. Maknanya untuk meletakkan semua murid yang ataupun semua bangsa, kaum yang berbilang bangsa di bawah satu bumbung untuk menegakkan ataupun membawa perpaduan untuk menyatukan perpaduan kaum di bawah satu sekolah. Okey, dan penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum, iaitu penubuhan sekolah menengah kebangsaan dan sekolah kebangsaan yang terbuka kepada semua bangsa, tidak kiralah bangsa Melayu kah, bangsa India ke bangsa Cina, ataupun etnik yang pelbagai. Okey, dan guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Maknanya guru ini mempunyai kelayakan pendidikan yang diiktiraf daripada
Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu, ataupun daripada jabatan, ataupun kita panggil daripada Kementerian Pelajaran lah pada masa itu. Dan sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah SMR atau sekolah menengah atas SMA dan pra-universiti, iaitu untuk penyelarasan dan pembahagian tahap pengajian. Okey, apa hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Secara amnya, pembentukan dan kewujudan dasar pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah dari Penyata Razak 1956. Maknanya pembentukan FPK itu adalah hasil daripada banyak cadangan yang dikumpulkan dan pindaan yang berlaku selepas itu. Oleh itu, secara khususnya perkara yang dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 itu tiada dalam elemen-elemen FPK, tetapi sebenarnya ia adalah asas kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Okey, baik, seterusnya adalah laporan Rahman Talib 1960. Okey, pada tahun 1960, laporan Rahman Talib telah diperkenalkan dan digabungkan di dalam Akta Pelajaran 1961. Antara lain, ia juga menyeru iaitu memberi penekanan kepada pendidikan asas iaitu 3M, membaca, menulis dan mengira. Yakni memberi penekanan yang lebih, iaitu memberi kepada pendidikan asas untuk murid-murid itu boleh membaca, boleh menulis dan boleh mengira. Maksudnya boleh cukup sifat 3 ni. Okey, dan penekanan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang dikehendaki, penekanan kepada kurikulum Malaya ataupun Tanah Melayu pada masa itu. Pendidikan menengah atas mempunyai 2 aliran, iaitu akademik dan vocational. Dan peluang untuk meneruskan pelajaran adalah bermula dari umur 9 tahun sehingga 11 tahun. Okey, baik. Dan yang seterusnya adalah memudahkan prosedur pengurusan pendidikan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan secara keseluruhan. Okey, baik, seterusnya kita akan melihat aspek penting dalam laporan Rahman Talib dan analisanya serta apa hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, pertama sekali adalah iaitu menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Dan analisa ini adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua peringkat sekolah, iaitu tidak kiralah dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan juga pengajian tinggi, dan wujudnya peperiksaan awam dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya adalah mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Dan analisanya adalah peperiksaan awam dalam bahasa Melayu. Semua calon wajib lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Dan apa hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Iaitu ia dapat memperkembangkan lagi potensi dan kebolehan seorang individu itu melalui peperiksaan awam yang dijalankan dan mencungkil melalui persekitaran, pentaksiran dan pendidikan yang berkualiti. Maksudnya melihat dari segala aspek yang berkaitan. Okey, dan yang ketiga adalah memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk keperluan tenaga mahir. Iaitu analisanya adalah untuk melahirkan insan yang mahir dalam kemahiran. Maksudnya bukan sahaja mahir dalam kurikulum ataupun dalam kebolehan individu, tetapi kalau untuk sekolah teknik dan vocational ini untuk melahirkan insan yang mahir dalam kemahiran, tidak kisahlah kemahiran jahitan dan sebagainya, impalan ke kemahiran yang berkaitan dengan kemahiran yang mereka boleh yang mereka minat ataupun mereka boleh hasilkan daripada sesuatu. Okey, yang itu untuk melatih murid yang gagal dalam akademik. Maksudnya mungkin dari sudut akademik mereka tidak cemerlang, tetapi dari sudut kemahiran mereka lebih cemerlang, macam tu. Dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani dan mampu untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Maksudnya mereka ini walaupun lebih tertumpu ataupun lebih dominan kepada kemahiran, tapi tidak mustahil ataupun bukan sesuatu yang mustahil untuk mereka memberi sumbangan kepada masyarakat tentang perkara yang mereka boleh lakukan.
Okey, baik, dan kita akan melihat kepada apa lagi aspek penting yang terdapat dalam laporan Rahmat Talib, iaitu memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras ataupun tunjang dalam sesebuah pendidikan. So di sini kalau analisanya murid beragama Islam, pendidikan Islam diajar jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid beragama Islam. Dan untuk murid bukan beragama Islam, pendidikan moral diwajibkan mulai daripada tahun 4 dan juga tahun 5. Okey, fokusnya di sini ataupun hubungannya dengan FPK di sini adalah untuk melahirkan insan yang cemerlang dari segi rohani, iaitu okey, baik, hubungannya kepada pendidikan, falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk mencorak insan yang lebih baik ataupun mencorak teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan dan mencorak mereka supaya menjadi baik dan juga bertanggungjawab dan juga berilmu. Jadi seterusnya kita akan melihat kepada antara perubahan dan pindaan laporan Rahmat Talib 1960 terhadap Penyaterazat 1956 ialah pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Dan maksudnya tidak berbayarlah, dan sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan sehingga berumur 15 tahun dan murid naik darjah secara automatik. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang dan pendidikan akhlak amatlah dititik beratkan. Okey, dan laporan Rahmat Talib 1960 akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961, dan ini akan diterangkan ataupun diceritakan ataupun dibentangkan lebih lanjut oleh sahabat saya Ustaz Ahmad Faris bin Muhammad Zaini. Jadi saya akan menyerahkan tugasan ini kepada beliau. Okey, dipersilakan Ustaz. Baik, kita teruskan kepada sistem-sistem pendidikan yang berlaku di Malaysia, iaitu Akta Pelajaran 1961. Kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 1967, Akta 32 adalah bertujuan memastikan bahasa kebangsaan diaplikasi dan diimplementasikan secara holistik di dalam struktur kehidupan rakyat dan pemerintahan negara. Jadi di antara isi penting Akta Pelajaran 1961 atau digelar juga sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 bertujuan untuk mengembangkan penggunaan bahasa Melayu di seluruh Malaysia dengan mengimplementasikan secara holistik di dalam kehidupan rakyat dan pemerintahan negara. Pada tahun 1967, Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dengan 95 undi yang menyokong dan 33 undi yang membantah. Keseluruhan undian tersebut telah membawa suara bahawasanya kepentingan bertutur dan memahami serta mengamalkan bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia amat penting di dalam Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 ini ialah rentetan daripada laporan Rahman Talib yang dibentangkan dalam Parlimen dan diluluskan secara seterusnya dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1961. Jadi, Akta Pelajaran 1961 asalnya adalah laporan Rahman Talib 1961. Jadi, kesinambungan laporan Rahman Talib telah membawa kepada satu akta yang lebih spesifik, akta yang lebih ketat, akta yang lebih berprinsip, undang-undang yang jelas, iaitu Akta Pelajaran 1961. Baik, sambungan Akta Pelajaran 1961. Di antara isi penting kandungan Akta Pelajaran 1961 iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama. Jadi Malaysia ingin memaksimumkan penggunaan bahasa Melayu. Yang kedua, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi setiap peperiksaan yang wujud dan yang ada di Malaysia mestilah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara di dalam sistem peperiksaan, dan ada juga peperiksaan yang digunakan di dalam bahasa Inggeris sekiranya perlu. Penekanan usaha kepada pendidikan menengah dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir secara negara. Jadi
Seterusnya, penekanan kepada pendidikan agama moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Ini di antara isi-isi penting kepada Akta Pelajaran 1961. Mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, mesti menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sekiranya perlu di dalam setiap sistem ataupun setiap peperiksaan yang dilaksanakan di Malaysia, dan memberikan penekanan dan usaha yang sangat berterusan kepada pendidikan menengah dan vokasional kepada seluruh para pelajar dan penuntut rakyat Malaysia, dan memberikan penekanan kepada pendidikan agama dan kerohanian di dalam Akta 1961. Baik, kita berubah kepada sistem pendidikan yang seterusnya, iaitu Ordinan Pelajaran 1967. Di sini ada kesilapan dia nombering 1976, tapi hakikatnya Ordinan Pelajaran 1967 ataupun dikenali sebagai Akta Kebangsaan 1967. Kewujudan Akta Kebangsaan 1967 adalah bertujuan untuk memastikan bahasa kebangsaan diaplikasi dan diimplementasikan secara holistik. Ini juga adalah rentetan daripada Akta Pembelajaran 1961. Ketika Akta Pelajaran 1961 diubah sesuai kepada Ordinan Pelajaran 1967 ataupun Akta Kebangsaan 67, penggunaan bahasa Melayu secara holistik tetap digunakan dan tetap diimplementasikan, tetap dianggap penting kepada rakyat Malaysia. Di antara isu-isu penting di bawah Akta Kebangsaan 1967 ataupun Ordinan Pelajaran 1967, iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Jadi di Malaysia, kaum dapat dipupuk dengan satunya bahasa. Jika kita menutur dalam bahasa Melayu, Hindu, Cina, Kadazan, Buddha dan sebagainya dapat duduk dalam satu payung, dapat duduk di atas satu pentas, dapat duduk di dalam satu meja dan bertutur dengan bahasa yang satu, iaitu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu yang dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi, bahasa Melayu ini, penggunaan bahasa Melayu, kredibiliti bahasa Melayu itu dapat kita temui di dalam undang-undang penggubalan di dalam Malaysia ini. Kita bukan bertutur bahasa Melayu kerana kita orang Melayu. Kita bertutur bahasa Melayu kerana ia adalah undang-undang yang telah ditetapkan di dalam bumi Malaysia. Kerana kita bertutur dalam bahasa Melayu di bawah Akta Bahasa Kebangsaan 1961. Seterusnya, Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967, iaitu Akta 32. Seterusnya, yang keempat, Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Jadi, Akta Kebangsaan 1967 ini mula dikuatkuasakan selepas digubal di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Jadi kita hari ini bertuah kerana mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan sebaiknya. Jadi jagalah bahasa kita untuk anak-anak yang akan lahir pada waktu hadapan. Jaga generasi, jaga bahasa, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada Akta Kebangsaan 1967 ataupun Ordinan Pelajaran 1967. Kita ingin hubung kait di antara Akta Kebangsaan 1967 ini dengan falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, dalam Akta Kebangsaan 1967, kita dapati ada penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal. Jadi, bila kita menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal, di sini kita dapat memahami bahawa perpaduan dapat dipupuk melalui bahasa yang sama. Seperti mana saya cakap tadi, orang Hindu, Cina, Kadazan, Buddha dan sebagainya dapat bersatu bila mereka bertutur dengan bahasa yang satu. Seterusnya, di dalam Akta Kebangsaan 1967 juga, di situ dimuatkan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri menggunakan penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi dalam bahasa lain jika terdapat kepentingan awam. Jadi bila kita menggunakan bahasa Melayu secara holistik, ada juga ruang yang membolehkan kita menggunakan bahasa Inggeris jika mempunyai keperluan dan hajat. Jika tidak berkeperluan, maka terus menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Yang seterusnya, Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar meneruskan penggunaan bahasa
Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Jadi YDPA yang di Pertuan Agong, kita membenarkan kita menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu untuk urusan-urusan rasmi kerajaan sekiranya perlu. Jadi bila kita berhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang menutur dalam bahasa Inggeris, maka eloklah kita bercakap dalam bahasa Inggeris, memudahkan urusan rasmi di antara dua negara. Jadi di antara dua perkara penting yang berada dalam Akta Kebangsaan 1967 ini, kita dapat menganalisis satu poin penting, iaitu menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu pada setiap urusan rasmi. Jadi kerajaan berusaha bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa Melayu pada setiap sudut dalam urusan rasmi kerajaan. Seterusnya, apakah hubung kait yang kita dapat melalui Akta Kebangsaan 1967 melalui falsafah pendidikan kebangsaan? Iaitu pertama, melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai sikap tanggungjawab yang tinggi dalam mengaplikasi dan memelihara kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana termaktub di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan, jadi bila kita dapat memahami kepentingan bahasa Melayu, baru kita dapat melahirkan generasi yang dapat menghargai bahasa Melayu, bahasa ketuanan orang Melayu, bahasa rasmi rakyat Malaysia, bahasa yang dikagumi penduduk-penduduk bumi hijau Malaysia yang tercinta. Jadi bila kita memahami bahasa Melayu dengan baik, maka lahir rasa cinta dan rasa tanggungjawab sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kita menghargai bahasa melalui pemahaman yang sebenar. Seterusnya, bahasa kebangsaan merupakan ejen terpenting dalam menyatu padukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Ini poin penting hubung kait di antara Akta Kebangsaan 1967 dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu menyepadukan rakyat Malaysia pelbagai kaum dengan menggunakan satu elemen penting, satu titik persamaan, iaitu bahasa Melayu. Jadi saya rasa ini saja dulu pengisian ataupun perkongsian saya tentang dua topik, iaitu Akta Pelajaran 1961 dan Ordinans Pelajaran 1967 atau Akta Kebangsaan 1967. Sekian, Assalamualaikum. Saya serahkan kepada kawan saya untuk slide seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Izzati akan membentangkan tajuk Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Latar belakang laporan ini, menurut Cheong Lin Kiew 2008, laporan Kabinet merupakan satu laporan yang mengandungi isu-isu penting berkaitan dengan pendidikan, termasuk prinsip, nilai dan hala tuju pendidikan. Laporan Kabinet juga ditubuhkan pada September 1974 dan ianya dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu merupakan Menteri Pelajaran. Tujuan utama laporan ini adalah untuk mengkaji semua matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan ketika itu. Ia juga bertujuan untuk memastikan keperluan tenaga manusia di negara dipenuhi dalam jangka masa pendek dan panjang, dan juga memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin, terlatih dan bersatu. Seterusnya, laporan Kabinet ini telah dikemukakan pada November 1979 dan jawatan kuasa laporan tersebut telah mendapati bahawa terdapat pelbagai kelemahan yang menghalang untuk mencapai matlamat yang bermutu dalam sistem pendidikan ketika itu. Laporan jawatan kuasa Kabinet ini dibentuk adalah hasil daripada maklum balas dan laporan daripada jawatan kuasa Kabinet tahun 1974. Kiranya dia berkaitan dengan laporan yang sudah dibuat pada 5 tahun yang lepas. Seterusnya, pembentukan jawatan kuasa Kabinet tahun 1974 adalah kerana berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969, pembentukan Rukun Negara 1970 dan pelancaran dasar ekonomi baru DEB 1970. Jadi, ini telah mendorong kerajaan untuk mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitik beratkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa dan negara. Terdapat beberapa ciri-ciri laporan Kabinet
Yang pertama, penekanan kepada pendidikan asas membaca, menulis dan mengira 3M. Kiranya laporan kabinet ini dia akan menekankan pendidikan yang 3M tadi. Okey, seterusnya penegasan terhadap kurikulum ala Malaysia. Yang ketiga, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin. Yang keempat, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan iaitu akademik dan vokasional. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun. Dan yang terakhir, melicinkan tata cara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan. Okey, apa kita boleh kaitkan laporan kabinet dengan hubungan dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan? Okey, falsafah pendidikan kebangsaan telah menekankan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Okey, di sini apa yang kita boleh lihat macam seperti di laporan kabinet telah menekankan pendidikan asas iaitu membaca. Jadi di sini kita boleh kaitkan dengan membaca dalam bahasa Melayu sudah dapat kita martabatkan bahasa kita sebagai bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu. Okey. Kedua, kurikulum dan sistem peperiksaan yang selaras. Okey, jadi di sini ia menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1989. Apa yang boleh kita nampak di sini tadi yang macam saya sebut tadi, kita boleh kaitkan dengan yang 3M tadi. Jadi laporan kabinet telah menekankan 3M. Dengan itu kita boleh kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pun sama. Dia mahu memartabatkan bahasa kita, bahasa Melayu dan menyediakan kurikulum yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi di sini dia boleh saling berkait. Okey, seterusnya kita pergi kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Okey, apakah pelan induk ini? Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP telah ditertubuhkan dari tahun 2006 sehingga 2010 dalam RMK 9. Okay, dia telah disempurnakan pelancarannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Okay, bersamaan 26 Zulhijjah 1427 di Putrajaya International Convention Centre, okay, atau lebih dikenali kita panggil PICC Putrajaya. Okay, matlamat pelan induk ini, matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Dalam PIPP terdapat ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yang dibincangkan dalam PIPP, mereka mahu menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesemarataan peluang pendidikan. Dengan itu, didapat memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti yang lain. Ia juga dapat memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M dan tidak tercicir. Pendekatan yang kedua iaitu kecemerlangan institusi pendidikan. Di sini KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia akan memberi perhatian yang khusus kepada sekolah yang telah mencapai tahap yang cemerlang. Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan mengenal pasti sekolah kluster SK, SJK, SPB, SMT, SMKA, sekolah-sekolah di Cyberjaya dan Putrajaya. Seterusnya, teras strategik PIPP. Apa mereka mahu buat? Mereka mahu membina negara bangsa. KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa.
Peranan pendidikan penting untuk melahirkan semangat cintakan negara. KPM berhadapan dengan cabaran besar melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. Seterusnya, harapan KPM adalah untuk memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan sukan. Sistem pendidikan perlu melahirkan warga negara lokal yang mampu bertindak dengan bijak untuk menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan liberalisasi. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Apa dia yang di sini? Dalam itu ada konsep dia. Konsep yang ditunjukkan di sini iaitu konsep sumbangan rakyat. Dapat dengan itu, hasrat FPK ialah dapat memupuk keharmonian antara kaum serta bersemangat patriotik dan cinta akan negara. Selain itu, dapat menjamin kestabilan negara dan perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan dan hormat menghormati. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini? Membina negara bangsa yang ada strategik dan PIPP. Mereka mahu membangunkan warga negara. Mereka mahu menjadikan anak bangsa kita mempunyai semangat patriotik. Juga dapat memupuk jati diri. Dan apa lagi? Mampu melahirkan warga negara yang bertindak dengan bijak untuk menghadapi cabaran ancaman globalisasi. Dengan itu kita boleh lihat FPK ingin memupuk keharmonian antara kaum serta bersemangat patriotik. Jadi dengan itu nampak di sini kaitannya strategi PAPP mahu membina bangsa negara bangsa dan falsafah pendidikan mahu kaum yang mahu kita ini bersatu padu bersemangat patriotik tanpa mengira agama dan kaum. Itu yang kita boleh lihat di situ. Yang kedua, membangunkan modal insan. Strategi PIPP, membangunkan modal insan pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Ia juga untuk mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Dapat juga kita lihat di sini kenapa perlu membangunkan modal insan untuk meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan pengkhususan. Ia juga dapat meningkatkan peruntukan sekolah belanja mengurus kepada sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan ialah mahu rakyat berpengetahuan dan juga berakhlak mulia. Modal insan yang ingin dilahirkan akhirnya berupaya berfikir kreatif dan kritis, berkemahiran menyelesaikan masalah dan berkeupayaan mencipta peluang, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah. Jadi di sini kita dapat kaitkan dalam strategi PAPP ingin membangunkan modal insan yang macam mana? Yang dapat mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian manusia dan lebih banyak kita hasilkan di situ. Kita dapat lihat di situ. Dapat juga untuk mewujudkan pelbagai jenis sekolah aliran mata pelajaran dan khusus. Apabila dapat mewujudkan pelbagai jenis sekolah aliran, di sini kita dapat lihat pelajar-pelajar boleh memilih aliran yang mereka suka. Dengan itu, kita juga dapat melahirkan pelbagai bidang, pelbagai hasil individu. Contohnya seperti mereka ini mahu aliran sains. Mungkin nanti mereka akan dapat menjadi seorang saintis. Seterusnya aliran apa lagi? Accountant. Dengan accountant dapat melahirkan individu yang mampu menjaga kewangan negara. Jadi itu model insan yang ingin dilahirkan. Dengan itu hasrat FPK ini dapat kita lahirkan individu yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Strategi yang seterusnya memperkasakan sekolah kebangsaan.
Sekolah kebangsaan merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. KPM telah memperkenalkan dasar memperkasakan sekolah kebangsaan supaya sekolah kebangsaan kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Fokus memperkasakan sekolah kebangsaan pada peringkat sekolah rendah dan menengah adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat berketerampilan. Apa yang kita boleh lihat di sini, melahirkan insan yang memiliki pengetahuan dan berkelayakan dengan tugas serta berkemahiran dalam menjalankan tugas. Tugasan itu pula dilaksanakan dengan cekap dan sempurna. Seterusnya, strategi PIPP merapatkan jurang pendidikan. Dasar KPM adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Tahap keupayaan pelajar ni contohnya macam pelajar yang kurang bijak dan pelajar yang lebih bijak. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan sama untuk cemerlang. Jadi di sini kita boleh lihat KPM ini ingin merapatkan jurang pendidikan seperti lokasi luar bandar dan luar bandar. Selalunya masyarakat yang berada di bandar lebih berpengetahuan. Kenapa? Kerana mereka senang untuk mencari sekolah, untuk belajar di mana-mana yang mereka mahu. Dan yang duduk di bandar selalunya yang kaya dan juga yang berduit. Jadi contohnya kalau di lokasi pendalaman, di pedalaman kadang-kadang pelajar ini lahir daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi di situ bila kurang berkemampuan, mereka tidak mampu menghantar mereka ke sekolah. Jadi di situ anak-anak tidak dapat belajar dengan baik dan tidak dapat belajar apa-apa kerana tidak dapat pergi ke sekolah. Jadi di sini KPM telah melihat berlakunya pelbagai perkara begini. Jadi mereka mahu merapatkan jurang yang ada di antara pendidikan ini. Jadi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan rakyat berpengetahuan. Pelajar dapat menikmati dan mencintai ilmu serta dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Melahirkan insan yang berfikiran luas dan terbuka, dan paling penting ialah dapat memanfaatkan ilmu untuk kebajikan diri dan orang lain. Jadi di sini kita boleh kaitkan falsafah pendidikan kebangsaan tekankan mereka ingin melahirkan pelajar yang dapat mencintai ilmu, dan KPM berhasrat untuk melahirkan, untuk merapatkan jurang pendidikan. Jadi KPM mahu semua rakyat Malaysia, semua anak Malaysia dapat memiliki pendidikan yang sepatutnya pada tahap umur mereka. Nampak? Macam dikata tadi, memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan sama untuk cemerlang. Jadi tiada beza murid yang mampu dan murid yang tidak mampu. Jadi dia mahu rapatkan di sini semua murid boleh belajar dengan baik. Semua murid sama je, tak kira kaya ataupun miskin. Jadi kita boleh kaitkan dengan falsafah pendidikan mahu melahirkan rakyat yang berpengetahuan. Strategi yang terakhir, KPM mahu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan agenda utama KPM. KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan model insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar. Dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan diri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada. Hasrat falsafah pendidikan kebangsaan mahu melahirkan rakyat yang berpengetahuan, berketerampilan, kesejahteraan diri. Model insan yang ingin dilahirkan di sini akhirnya berupaya memiliki pengetahuan yang tinggi disebabkan institusi itu sendiri. Selain kepimpinan di institusi, merupakan seorang yang berkelayakan dan melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna. Justeru perlu ada daya tahan yang kuat dan memiliki perhubungan yang baik dengan pelbagai pihak
untuk menjaga kecemerlangan. Jadi setiap institusi pendidikan perlu kita lonjakkan kecemerlangannya untuk melahirkan model insan yang berpengetahuan tinggi, berketerampilan dan mampu melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna. Okey, jadi saya akhiri pembentangan dari kumpulan kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.